Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 18 November 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita dimulakan dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari. Tun Datuk Abang Openg telah merasmikan makmal kultur tisu RT Paulinia pertama di Sarawak yang ditubuhkan TSG Green Sdn Bhd di Menara Titanium Bryanston Square pada Khamis. Makmal tersebut dibangunkan TSG Green Sdn Bhd bagi menghasilkan klon benih pokok RT Paulinia untuk dibekalkan dan dijual ke seluruh Sarawak. Bercakap dalam sidang media pada majlis perasmian tersebut, Ketua Menteri berkata pokok Paulinia ini amat sesuai bagi tujuan industri hutan tanam semula. Pokok macam Paulinia, mungkin ada spesies lain, tetapi yang ini proven that they can grow well in our soil. At the same time, through certain technology where you put in certain mineral fertilizer, this tree will grow very well. Tu kalau kita lihat daripada daunnya sangat luas, lebar. Dan maknanya kalau daun lebar, the absorption of carbon dioxide lebih. Dalam pada itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Zohari turut mengucapkan tahniah kepada TSG Green Sdn Bhd dalam mengadakan pendekatan baru untuk penanaman semula pokok. Terdahulu, beliau telah menyertai acara penanaman pokok RT Paulinia di plot R&D TSG Green di Samarahan bersama pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan TSG Green, Datuk Chris Chung. Berita seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP akan memanfaatkan bajet 2022 untuk terus memperkasa dua kumpulan sasar iaitu golongan pengguna dan golongan peniaga. Menurut menterinya Datuk Seri Alexander Natalinggi, pihaknya akan memastikan semua manfaat pelaksanaan inisiatif rakyat sentrik dioptimumkan dan sampai ke golongan sasar. Jelasnya, di pihak peniaga pula, KPDNHEP akan sentiasa menjalinkan hubungan erat dan strategik dengan mengadakan libat urus industri bagi mendapatkan pandangan langsung dari mereka agar keputusan yang bakal diambil oleh kementerian bersifat menang-menang dan melibatkan kepentingan semua pihak. Katanya pada mesyuarat kedua penggal keempat Parlimen ke-14 Dewan Rakyat 2021 pada Rabu. Pada bajet 2022, KPDNHEP telah diperuntukkan lebih kurang 1.15 bilion ringgit bagi meneruskan usaha-usaha memperkukuhkan perdagangan dalam negeri melalui penciptaan nilai dan pendigitalan, adaptasi teknologi dan inovasi sebagai asas kecemerlangan organisasi selain meningkatkan pelakuan dan memperkasarkan pengguna yang rasional. Datuk Seri Alexander menambah pelaksanaan kempen Beli Barangan Malaysia KBBM dengan peruntukan berjumlah 20 juta ringgit dan juga pelaksanaan program Jualan Malaysia PJM dengan peruntukan 10 juta ringgit bagi meneroka potensi pemerkasaan produk tempatan, peluasan pasaran dalam sektor penciptaan serta merancangkan semula aktiviti membeli belah. Selain itu, ujarnya KPDNHEP akan melaksanakan program pemerkasaan usahawan franchise dengan peruntukan 1 juta ringgit dan pemerkasaan industri jualan langsung dengan peruntukan sebanyak 3 juta ringgit. Tegas beliau lagi, KPDNHEP akan terus komited untuk memastikan supaya tiada berlakunya gangguan di dalam rantaian bekalan makanan dan memastikan kebedaraan makanan pada paras yang mencukupi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Alexander memberitahu KPDNHEP akan melaksanakan kajian bagi mengoptimumkan subsidi yang dijangka selesai pada tahun 2022. Kajian ini dimulakan pada tahun 2021, bulan Oktober sebenarnya, dan dijangka selesai pada tahun 2022. Melalui kajian ini, aspek keberkesanan pelaksanaan program subsidi sedia ada akan dinilai meliputi keberkesanan penyampaian, mekanisme pelaksanaan, darjah ketirisan dan kos yang terlibat akan dikaji dan diperhalusi dan seterusnya cadangan mekanisme baharu untuk dilaksanakan sebagai langkah
untuk meningkatkan keberkesanan penyampaian subsidi kepada golongan sasar. Beliau berkata demikian dalam persidangan Dewan Rakyat pada Rabu bagi menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Betong Datuk Robert Lawson Chuan. Jelas beliau, kajian ini meliputi program subsidi utama di KPDN HEP termasuk program skim penstabilan harga minyak masak, program subsidi tepung gandum kegunaan am, program pengedaran barang perlu dan program penyeragaman harga Sabah, Sarawak dan Labuan. Kerajaan prihatin dengan kebajikan masyarakat di luar bandar, khususnya untuk mendapatkan barang keperluan asas. Kerajaan akan terus komited untuk meneruskan program pengedaran barang perlu, LPG dan community drumming serta program penyeragaman harga Sabah, Sarawak dan Labuan untuk memastikan masyarakat di luar bandar akan dapat menikmati harga yang sama di bandar tanpa perlu menanggung kos pengangkutan dan pengedaran. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak komited dalam menambah baik infrastruktur dan sistem bekalan air di bahagian Serikit dengan memperuntukkan RM407 juta bagi melaksanakan 53 projek bekalan air berimpak tinggi. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, setakat ini 37 projek bernilai RM30 juta iaitu 34 projek rakyat, 2 projek di bawah Perancangan Malaysia ke-11 dan 1 projek di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB telah selesai dilaksanakan. Manakala 15 projek iaitu 12 projek rakyat, 1 projek skor dan 2 projek program bekalan air alternatif Sarawak SAWAS bernilai RM301 juta kini masih dalam peringkat pembinaan dan dijangka siap pada penghujung tahun 2022. Tambah Datuk Dr. Abdul Rahman, 1 lagi projek masih dalam perancangan. Projek jumlahnya RM30 juta telah pun dilaksanakan dengan selesai dengan sempurna 37 selesai. 15 projek dalam pelaksanaan, manakala 1 projek masih dalam perancangan. Jadi kita lihat almost 70%, almost 65 to 70% of our project has been completed dengan jayanya. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan taklimat selepas mengadakan lawatan kerja ke projek bekalan air bahagian Serikit pada Rabu. Tambahnya, selain menambah baik sistem bekalan air sedia ada, projek-projek ini juga dijangka akan melonjakkan taraf sosioekonomi masyarakat setempat dan memangkin pertumbuhan ekonomi yang lebih mampat. Ia termasuklah memberi jaminan kualiti kehidupan yang lebih baik kepada penduduk di bahagian Serikit terutama sekali kepada penduduk di Julau, Pakan dan kawasan KJ di Meradong, Bintango, Tanjung Manis, Belawai sehingga Pulau Berut. Program anjuran Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB itu turut dihadiri bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lepok Datuk Seri Wong Tiong Si, bekas Adun Meradong Datuk Ding Kwong Hing dan pengarah JBAB Irsinia Chang Kwet Sian. Berita berikutnya, anggota di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM yang telah bersara boleh meneruskan khidmat mereka dengan melibatkan diri dalam program komuniti di kawasan masing-masing. Pengarah JBPM Negeri Sarawak Datuk Khairuddin Rahman Husaini berkata, ini berdasarkan kepada ilmu dan pengalaman di dalam operasi kebombaan dan penyelamat yang telah dipelajari anggota sepanjang berkhidmat dengan bomba dan penyelamat. Katanya semasa berucap dalam Majlis Apresiasi Pesara tahun 2021 di Balai Bomba Tabuan Jaya pada Rabu, para pesara bomba boleh menyumbangkan perkhidmatan kepada masyarakat dari segi pandangan dan penglibatan dalam program komuniti. Beliau juga mengharapkan pesara bomba menjadi sebagai champion, bukannya terus buang ke tepi ilmu dan pengalaman selama 30 hingga 35 tahun disebabkan adanya perasaan tidak puas hati dan sebagainya. Seramai 32 anggota bomba telah bersara pada tahun ini menerima penghargaan daripada Datuk Khairuddin. Turut menerima penghargaan wakil-wakil media tempatan yang telah bersama JBPM Sarawak dalam membuat liputan berita sepanjang tahun 2021 ini. Datuk Khairuddin turut mengucapkan terima kasih kepada pegawai dan kaki tangan di atas komitmen dalam melaksanakan tugas sehingga membolehkan JBPM Negeri Sarawak setaraf dengan agensi-agensi lain di negeri ini.
Perkembangan berikutnya mengenai upacara miring bagi projek Jalan Sekolah Kebangsaan SK Nanggabawai Kapit. Anjuran Jabatan Pengairan dan Saliran DID Daerah Kapit telah diadakan pada Rabu. Projek tersebut yang menelan kos sebanyak RM3 juta itu dijangka siap pada Januari tahun hadapan. Berucap dalam majlis tersebut, bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelagus Wilson Nyambung memberitahu upacara miring tersebut bertujuan memohon restu dan berkat agar segala pelaksanaan projek tersebut menjadi kenyataan dan terus berjaya. Selain itu, beliau juga berharap agar rakyat memberikan kerjasama kepada agensi pelaksana bagi menjayakan projek tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.